Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bersama-sama dalam Ansara Muda Ramadan Talk Series iaitu Tepeng Cinta Nabi Siri 4 dengan tajuknya Wafatnya Sang Nabi, Siapa Pewaris Misi. Apa khabar semua? Alhamdulillah bertemu lagi kita pada hari ini pada masa yang sama dengan topik pengisian menarik yang seterusnya pada 22 Ramadan pada hari ini. Alhamdulillah. Terima kasih kerana masih setia bersama-sama dengan kami bersiaran langsung di platform Zoom dan di FB Live Ansara Cawangan Taiping ACT. Dengan izin Allah, kita diberikan peluang untuk bersemuka dan bersama-sama dan semoga kita semua sentiasa berada di bawah lindungan rahmat Allah SWT sepanjang bulan Ramadan yang mulia ini. Rakan-rakan penonton, marilah kita bersama-sama membuka dahulu majlis kita pada petang ini dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. Amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Baik, sebelum saya menyerahkan majlis kepada tetamu kita, ingin saya ucapkan ucapan ribuan terima kasih kepada rakan-rakan strategi Ansara Taiping, iaitu Unit Jalan Taqwa MRSM Taiping, Amans Media, TNF Energy Sedia Berhad dan Outpost Taiping. Rakan-rakan penonton semua, pada petang ini bersama-sama dengan kita ialah Dr. Hair Razlan bin Osman, tetamu khas kita pada petang ini daripada batch 98 iaitu Lecturer Faculty of Engineering and Technology FET Multimedia University Melaka. Apa khabar Doktor? Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih Doktor kerana sudi meluangkan masa bersama-sama dengan kami pada petang ini. Baiklah Doktor, tanpa melengahkan masa, saya menjemput dan mempersilakan Dr. Hair Razlan bin Osman untuk menyampaikan perkongsian beliau. Wafatnya Sang Nabi, siapa pewaris misi? Dipersilakan Doktor. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Alhamdulillah, kita dapatkan sedikit kesyukuran kepada Allah SWT yang memberikan kita kekuatan untuk sama-sama berkumpul pada petang yang penuh bahagia ini untuk kita merangkumkan siri pengajian sirah kita selama 4 siri, dan hari ini merupakan siri yang terakhir, dan mudah-mudahan sepanjang 4 siri dan 4 siri ini dalam 2 jam 2 jam dapat cover lebih kurang, kalau tidak banyak pun 63 tahun perjalanan hidup Nabi. Bukan saja 63 tahun, saya akan pergi stretch daripada kewafatan Nabi sehingga ke hari ini, kerana kita ingin membicarakan tentang siapakah yang bakal mewariskan misi kenabian ini. Dan sebagaimana kita maklum sebagai seorang Muslim, tiada lagi Nabi yang akan diutuskan selepas kewafatan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan siapalah yang akan melaksanakan tugas yang amat berat ini. Begitulah kata kita berusaha selagi mungkin untuk memahami asbab kejadian kita di atas muka bumi ini dan seterusnya melaksanakan tugas kita. Jadi kita ada lebih kurang setengah jam untuk merangkumkan. Saya tulis di Facebook saya, kita nak pergi ke 2/3 dunia selama 1400 tahun ni kan, hijrah ni, melihat bagaimana kita cuba merangkumkan cerita baginda sallallahu alaihi wasallam itu dalam satu kita panggil snapshot yang mudah-mudahan akan memberikan gambaran keseluruhan walaupun tidak kesemuanya untuk adik-adik dan hadirin yang dihormati sekalian, untuk kita faham tugas kita di atas muka bumi ini, insyaAllah. Saya pakai slide kecil je tu boleh nampak apa. Okay, so kita telah go through 4 topik. Yang pertamanya kita melihat bagaimana kehidupan baginda SAW sejak daripada lahir, bahkan sebelum lahir lagi direkodkan bagaimana penjagaan daripada langit, daripada Allah SWT tentang telitinya kehidupan baginda SAW, dan kemudiannya kita bercerita tentang pembentukan
masyarakat beragenda sebagaimana apa yang dipertontonkan kepada kita oleh Baginda sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat dalam pembentukan negara Madinah. Kemudiannya kita bercerita dalam siri lepas pembukaan Mekah, kita cover sedikit dan bagaimana sebenarnya Islam, bila kita kata Islam rahmat sekalian alam, bukan saja melihat daripada aspek kelembutan, daripada aspek santunnya Baginda sallallahu alaihi wasallam, bahkan bila kita kata rahmat sekalian alam, meruntuhkan segala macam tembok yang membentengi daripada Islam sampai kepada masyarakat. Jadi kalau kita dapat kenal pasti benteng-benteng yang menghalang orang lain, umat yang belum faham tentang keindahan Islam ni, maka wajarlah kita lihat apa yang diperlakukan oleh Baginda sallallahu alaihi wasallam ketika awal fasa Madinah. Okay. Dan hari ini kita akan menceritakan tentang akhirnya bila kita meneliti sidang pendengar sekalian, kita meneliti tentang sirah, dan sebenarnya kita nak memahami bagaimana dalam konteks kita hari ini untuk dimanfaatkan kita punya inilah sebelum saya pergi lanjut, boleh tak kita tukarkan slide tu kepada main view di Facebook Live? Saya rasa dia tak pergi kat main view lah. Macam nak tukar? Dia tak tengok Azri. So, dia masih poster saya. Dia pergi dekat video saya. Dapat tak? Kejap Doktor, kejap. Okay, dapat. Okay, cantik. Okay, so kita akan go through siri ni. Jadi bagi mereka yang ketinggalan, jadi kita bawakan sedikit snapshot supaya tak adalah terkapai-kapai mana nak start mula ceritanya. Jadi kita lihat bagaimana saya tak bercerita lah, 610 ni adalah ketika Baginda sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu yang pertama, tahun pertama kenabian. 610 masih, of course 40 tahun sebelum tu juga mendapat penjagaan rapi daripada Allah SWT. Kita lihat bagaimana kita telah membandingkan bagaimana situasi di Mekah ketika itu dari segi geografi, ekonomi, akhlak dan sebagainya, dan supaya kita faham bahawa masyarakat Arab di Mekah itu ataupun kedudukan Mekah itu kita kata tidaklah begitu strategik ataupun mungkin kemunduran dan sebagainya berbanding dengan Empayar Rom dan Parsi di kiri dan kanan, di timur dan barat sebenarnya tanah Arab. Dan dalam pada masa sama kita telah bercerita tentang dakwah secara terus terang dan sebagainya. Ini semua terkandung dalam buku teks SPM. Tetapi apa sebenarnya pengajaran yang kita perlu ambil daripada apa yang kita bincangkan dalam siri-siri yang lepas. Kemudiannya bagaimana tuan kesediaan pergi ke Taif, kena baling batu, dan kemudiannya datangnya perintah solat dalam Isra dan Mi'raj. Kemudiannya bertemu dengan segerombolan pemuda daripada Bani Khazraj menerima mesej kenabian, dan kemudiannya perang Bu'as yang mana mematikan pemimpin-pemimpin Madinah, menyediakan tapak untuk Baginda sallallahu alaihi wasallam seterusnya mendirikan negara Madinah. Kemudian Baginda berhijrah dalam satu siri perjalanan yang panjang dan mencabar dalam hijrah yang kita fahami, dan kita lihat bila kita lihat 13 tahun di Mekah ni adik-adik, nanti saya akan bandingkan Mekah dengan Madinah. Bagaimana 13 tahun Baginda SAW ni, kalau kita bayangkan hijrahnya Baginda hanya bersama dengan mungkin dalam 80 ke 100 dikabarkan daripada riwayat, kan? Tempoh dakwah Rasulullah yang panjang 13 tahun ni. Dan kita hari ni mungkin baru mula-mula menulis status-status yang baik di Instagram, Twitter dan sebagainya, cuba menyampaikan dakwah. Ini cerita tentang Baginda SAW, insan yang mendapat wahyu petunjuk daripada Allah SWT direct, secara langsung daripada langit, tetapi hanya mampu mana kata mengajak lebih kurang 80 hingga 100 orang. Apa yang kekurangan di Mekah yang tidak ada, dan kita dapati benda itu semakin hari bila masuk ke dalam fasa Madinah, dia menjadi sedikit demi sedikit. Perhatikan graf yang kuning ni, graf kuning ni menandakan kekuatan tentera Islam. Saya akan pergi ke terus, kita akan pergi 1400 tahun ni, hari ni 1442 hijrah. Tak campur ni, hijrah berlaku pada tahun 624 masih. Jadi sebelum tu mana kata 1442 hijrah plus dengan 13 tahun Mekah plus lagi 40 tahun Baginda SAW sebelum menerima wahyu. Itu satu cerita yang panjang. Baik, ni cuma rahsianya ada pada Mekah ni. Bagaimana kalau kita lihat, saya pernah ceritakan yang mana kata surah-surah juzuk amma, surah-surah Makkiyah, surah-surah pendek, yang kalau kita baca macam okey, dia mesej-mesej akidah, mesej-mesej ilahi, mesej-mesej membawa kita kepada Tuhan pencipta kita, mengenal kan keesaan Allah SWT. Tetapi inilah dia rahsia, akidah inilah rahsia. Bagaimana kelak kan selepas Baginda wafat, begitu berani kan
para sahabat bersemuka menentang gerombolan kuasa dunia daripada Rom dan Parsi. 2-3 tahun menang dengan Rom dan Parsi. Tamadun besar yang memerlukan ribuan tahun untuk dibina. Tetapi hanya kalah 2 hingga 3 tahun. Setelah mana tentera Islam maju menentang tentera Rom dan Parsi. Apa dia punya rahsia? Jadi hari ini kita terkapai-kapai, kita cuba mencari, kita cuba pandang ke barat, kita cuba pandang ke timur, kita cuba pandang ke negara-negara lain mencari rahsia. Bahkan baginda SAW telah pun memberikan kabar gembira kepada kita lewat 1442 plus tahun yang lampau tentang rahsia kecemerlangan umat ini. Jadi sahabat-sahabat seramai 80-100 orang itu kemudian berhijrah dan memakmurkan bumi Madinah, mengajak orang-orang Madinah untuk memeluk Islam, menyampaikan kabar-kabar wahyu baginda sallallahu alaihi wasallam dan kemudian mempersiapkan tentera-tentera yang hebat yang tidak terkalah selepas itu. Okay. Jadi bermulanya fasa baru. Kita telah cerita dalam yang lepas, 2 siri yang lepas tentang jihad-jihad kita, jihad-jihad fizikal yang berlaku tidak lain dan tidak bukan untuk meruntuhkan segala macam tembok yang membentengi. Dan kita lihat bagaimana kerasnya sikap baginda sallallahu alaihi wasallam terhadap penyerangan, terhadap tentangan, terhadap apa macam segala bentuk penentangan, terutamanya daripada Bani Yahudi. Qainuqa, Nadir dan Quraiza ada yang dihalau dan kemudiannya kemuncaknya ketika perang Khaybar tahun ke-7 Hijrah selepas Hudaibiyah. Hudaibiyah ni memula fasa baru. Kita akan recap nanti sekejap lagi. Bagaimana fasa penyediaan akidah tadi, kemudiannya bila berpindah ke Madinah, baginda SAW mempersatukan Ansar, Muhajirin, Khaus dan Khazraj, menggambarkan kepada kita sidang pendengar bahawa ukhuwah Islamiah ni satu benda yang penting selepas akidah imaniyah tadi. Sebab kita beriman dengan Allah Ta'ala dan Rasulnya, kemudian kita haruslah mempertautkan persaudaraan Islam dengan kukuh. Ini yang tidak ada di kalangan negara Islam, termasuklah bumi Malaysia yang kita cintai ini. Kurang kalau tak ada pun. Jadi kita cubalah sebagai pemimpin-pemimpin muda yang baru, terutamanya daripada Taiping ni, insan-insan terpilih, termasuk juga kawan-kawan lain daripada Ansara yang turut, saya nampak kawan saya tadi daripada Ansara Terendak turut mendengar. Jadi semuanya terpilih dalam konteks yang begitu. Jadi sejauh mana kita melaksanakan tugas kita. Jadi bila Hudaibiyah berlangsung, yang sahabat bermasam muka dengan baginda sallallahu alaihi wasallam, kenapa tak sempat tunaikan umrah, baginda mengambil keputusan untuk pulang. Satu yang mungkin dilihat daripada sisi manusia adalah satu kekalahan, tetapi Allah mengkhabarkan dalam surah Al-Fat bahawa ia adalah satu kemenangan yang tertangguh. Begitulah bagaimana bila kejahatan berlakunya perutusan dakwah kepada para penguasa di Mesir, di Rom, di Parsi dan sebagainya, baginda mengutus surat, dan juga berlaku di sana aktiviti ketenteraan di luar. Dan kita lihat pada tahun ke-7 Hijrah, perang Khaybar, kemudiannya meranapkan keseluruhan kekuatan Bani Yahudi yang berkampung di Khaybar. Sebelum pembukaan Mekah, dan sebelum pembukaan Mekah juga kita dapati ada di sana perang bunga-bunga peperangan dengan tentera Rom sudah berlaku ketika baginda SAW masih hidup pada tahun ke-7 Hijrah, sejurus sebelum pembukaan Mekah. Dan of course kita akan lihat sekejap lagi tentang perang Mekah ni. Dan perang Hudaibiyah ni kita faham bahawasanya para sahabat ni dia ada kelas-kelas sendiri. Kelas-kelas sendiri. Yang pertamanya kumpulan-kumpulan sahabat yang menyertai perang Badar, dan kemudiannya of course yang pertama 10 yang masuk dijanjikan masuk syurga, selepas itu perang Badar, dan kemudiannya seterusnya mereka yang bai'atul Ridwan, di bawah pokok Ridwan ketika mana Usman ditangkap sebagai delegasi untuk masuk ke Mekah tu, ketika umrah. Baginda SAW bermimpi untuk masuk ke Mekah pada tahun 6 Hijrah, selepas yang akhirnya termeterai perjanjian Hudaibiyah, juga direkodkan dalam hadis dan juga ayat Quran tentang istimewanya mereka ini. Dan kita lihat perang Khaybar, bagaimana sekutu-sekutu Yahudi, ini semua snapshot, jadi kita mungkin ambil masa yang lain kalau kita nak go terus secara teliti. Saya kira perang Khaybar ni kalau kuliah saya di surau tu kuliah yang ke-40 lebih, baru masuk perang Khaybar. Okey, bagaimana Rasulullah pada tahun ke-7 Hijrah sebelum pembukaan Mekah, berlaku di sana aktiviti ketenteraan menentang kaum Yahudi.
Ni surat-surat cinta kita lihat Raja Najasyi di Mesir, Kisra, Romawi, pemimpin Yamamah, Bahrain, Damaskus, Syria dan Oman menerima surat-surat dan kita lihat reaksi-reaksi mereka. Okey, kita ada 2/3 dunia ni, jadi kita pergi sekali lalu. Jadi kat sini juga berlaku pengislaman dua orang yang hebat daripada segi ketenteraannya, termasuk Uthman of course, Amr al-As dan juga Khalid al-Walid. Dan mereka ini juga special lah sebab kita lihat tadi 10 yang masuk syurga, kemudiannya mereka yang menyertai Badar, kemudiannya Hudaibiyah dan kemudiannya adalah mereka yang memeluk Islam sebelum Fathul Makkah. So ini tingkatan kita panggil martabat martabat sahabat-sahabat Nabi yang direkodkan dalam Al-Quran. Kita lihat bagaimana pembukaan Mekah dan Hudaibiyah merupakan satu titik tolak yang penting dalam sejarah Islam. In fact, Hudaibiyah, selepas Hudaibiyah ataupun selepas perang Bani Khuraizah, Rasulullah memaklumkan kepada para sahabat bahawa inilah tempohnya, kita sudah tempoh kita bertahan ni sudah tamat dan tiba masanya untuk kita pula menyerang mereka keluar daripada bumi Madinah. Okay. Saya punya slide clear kecil sangat. Okay, sebelum Mekah lagi kita ada perang Mu'tah dan bertemu dengan tentera Rom. Kita kabarkan, kita lihat 3,000 jumpa 200,000 dikabarkan daripada pihak Romawi. Of course tidak berlaku tentera Islam yang kita fahami daripada sirah bagaimana syahidnya Zaid ibn Harisah, kemudiannya Ja'far ibn Abi Talib, tiga tentera, Abdullah ibn Rawahah yang ditugaskan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Tidak pernah Rasulullah mana kata appoint ataupun melantik 3 panglima, menggambarkan mereka akan syahid lebih awal lagi. Jadi Khalid al-Walid baru setahun, baru beberapa bulan memeluk Islam, menunjukkan keperluannya, menunjukkan kecerdikannya dalam medan perang dan sempat membawa keluar tentera Islam daripada medan perang. Nak digambarkan kemenangan sebab Allah merekodkan dalam Quran bahawa mereka ini menang. Walaupun hakikatnya tidak berlaku pertembungan yang seiman, 12 orang tentera Muslim syahid. Cuma Khalid berjaya memukulan dan tentera Rom tidak mengejar sebab dia takut. Mana kata tactical Khalid tu menggambarkan bahawa ada di sana bantuan tentera Islam yang datang dengan debu-debu kuda yang naik dan sebagainya. Jadi tentera Rom menyangkakan bahawa tentera Islam akan menyerang sehingga rupanya tentera Islam berjaya keluar daripada medan Mu'tah dan kembali ke Madinah dengan selamat. Dan baginda SAW mengatakan bahawa mereka pulang dengan kemenangan walaupun diejek oleh penduduk-penduduk Mekah bahawa berlaku di sana kekalahan kepada tentera Rom. Okay, kemudiannya kita dah tamat di sesi yang lepas tentang pembukaan Mekah, satu peristiwa yang sangat hebat dan kita akan lihat dalam graf populasi ataupun kekuatan tentera Islam bertambah selepasnya perang Mekah. So kita lihat perang kita kata tadi perjanjian Hudaibiyah merupakan satu tempoh membolehkan 2 tahun membolehkan perkembangan Islam, membolehkan perutusan Islam kepada penduduk-penduduk yang sebelum ini takut dengan kafir Quraisy dan juga pembesar sampai ke negara-negara yang bukan Islam. Surat-surat baginda SAW dengan cop mohon baginda SAW, mereka faham tentang kewujudan Islam di Mekah ketika itu. Dan kemudian berlangsunglah Fathul Mekah dan fasa menuai hasil. Jadi baginda SAW 2 tahun yang akhir itu dan selepas Fathul Mekah kita akan lihat secara sepintas lalu bahawa fokus kita hari ini untuk sambungkan cerita. Bila kita kata pewaris Nabi tadi, bila kita cerita tentang kewafatan baginda SAW, sidang pendengar, siapa lagi Nabi? Jadi kita lah orang-orang Islam yang menjadi wakil utusan Allah Ta'ala di atas muka bumi ini untuk melaksanakan tuntutannya, tuntutan kenabian. Dan kalau kita lihat daripada hari pertama baginda SAW menerima wahyu di Gua Hira sehingga wafatnya baginda SAW dan 23 tahun kemudiannya, hidup baginda dipenuhi dengan satu sunnah yang lebih besar, yang paling besar. Hari ini kita cerita tentang makan kurma dalam nombor yang ganjil ketika berbuka puasa, betul sunnah. Kita bercerita tentang pakaian Rasulullah, kita cerita tentang itu dan ini, tentang benda-benda yang mungkin ya sunnah tapi menempati sebahagian kecil daripada kehidupan baginda. Bahkan 23 tahun baginda SAW berdakwah, itulah sunnah yang paling besar. Berdakwah, menyampaikan Islam kepada orang lain. Jadi ini mungkin yang kita masih takut-takut, kita rasa kita tidak cukup ilmu, kita rasa kita ni belajar di sekolah Asian typing agamanya mungkin pendidikan Islam beberapa slot dalam minggu, seminggu, 2 minggu, sehari 2 hari jadi adakah mampu melayakkan kita untuk bercakap tentang Islam? Bahkan itulah sebenarnya tugas hakiki kita sebagai umat baginda SAW. Okay? Kita lihat yang kuning kan? Perhatikan yang kuning tu. Okay.
Bila berlakunya Perlembagaan Madinah, kemudiannya berlakunya Perang Uhud, bila Perang Badar, bila menang, boleh menang. Jadi orang pun memeluk Islam disebabkan terkejutnya, disebabkan takzim ataupun kagum dengan kehebatan tentera Islam, memeluk Islam secara tidak sengaja barangkali, dan tempoh itu bertambah sehinggalah kepada Fathul Mekah. Fathul Mekah. Dan bahkan dikabarkan ketika baginda sallallahu alaihi wasallam wafat selepas haji wida, dan yang mengikori baginda sallallahu alaihi wasallam, yang mengikori lebih kurang 125,000. Okey, mari kita lihat sikit adik-adik pendengar daripada MSM Typing dan kawan-kawan, mari kita kira sikit. Perang Badar 300 bertemu 1,000, lebih kurang kita ambil 300 bertemu 1,000. 1,000 ni adalah pahlawan-pahlawan Quraisy yang amat hebat. Mungkin di sana katalah mereka ni semua sudah berkahwin, ada 1,000 pasangan yang ditinggalkan di Mekah. Katalah satu keluarga paling kurang pun 5 anak. 5 kali 1,000, buah keluarga kita ada 5,000. Campur dengan orang tua yang uzur, campur dengan mereka yang mengelak seperti Abu Lahab tidak mahu pergi ke Mekah, bolehlah kita katakan mungkin keluasan Mekah tu mampu memayungi ataupun diduduki oleh 10,000 umat manusia. Boleh setuju begitu? Okey. Katalah 10,000. Daripada 10,000 penduduk Mekah dengan hasil dakwah Rasulullah di Mekah selama 13 tahun. 13 tahun tuan-tuan sidang pendengar. Katalah kita ambil 300 tadi Perang Badar. 300 tu dah termasuk Ansar dan Muhajirin. Yang Muhajirin hanya 80 ke 100. Tak apalah kita ambil 300. 300 daripada 10,000 berapa? Kita tanya moderator lah, moderator dia ada suara kat sini kan. Abang Mike kita. Agak berapa? 300 daripada 10,000. Persen dia tu berapa? Azri tadi. 0.3. 0.03. 3%. Bukan 30%, 3% daripada penduduk Mekah yang memeluk Islam. Dan hari ini ketika baginda sallallahu alaihi wasallam wafat, tahun ke-10 Hijrah bersamaan 23 tahun kenabian, bersamaan umur baginda sallallahu alaihi wasallam 63 tahun, 125,000 mengikuti baginda bertawaf keliling Kaabah. Berapa ratus pertambahannya? Daripada 300 tadi, 3% tadi jadi 125,000, berapa persen? Apa yang ada pada generasi sahabat ini yang membolehkan orang nampak model Islam yang sangat hebat. Jadi ni kena fikir-fikirkan. So kita pergi terus. Dan di situ berlakulah hukum-hukum turun di Madinah. Di Madinah solatnya dan arak, kita tahu ada beberapa stage arak diharamkan sehingga haram sepenuhnya hukum haji, kahwin, faraid dan sebagainya. So kita tak nak dulu tidak. Okay, so tempoh baginda SAW wafat, kemudian dia disambung oleh Khulafa Ar-Rasyidin. Ni graf ni sambung tadi, dia bukan start daripada bawah, dia start dah kat atas. Disambung oleh Abu Bakar selama 2 tahun, Umar Al-Khattab, berlakunya perluasan kuasa jihad menentang perang Yarmouk di sempadan Syria, dan menang atas tentera Rom, menolak tentera Rom ke belakang lagi, pembukaan Mesir, pembukaan Palestin dan sebagainya, disambung oleh Uthman, Ali, dan fasa jihad dan perluasan kuasa. Kemudian Muawiyah mengambil alih tampuk pemerintahan, dan kita lihat bagaimana terus berkibar bendera Islam ke sempadan Spanyol, Andalus. Dibuka 711. Khalifah yang famous, Khalifah Umar Abdul Aziz. Hari ini ada orang nak menyambungkan. Dan orang seperti Umar Abdul Aziz, bahkan mungkin mutunya sangat jauh. Dan kita lihat apa yang berlaku pada Umar. Walaupun banyak berlakunya masalah dalaman dan sebagainya, tapi angka atau kekuatan Islam terus meningkat. Meluaskan empayar Islam sehingga ke 2/3 dunia. Pada tempoh yang sangat singkat. Rom dan Parsi mengambil lebih kurang 2,000 hingga 3,000 tahun untuk sampai ke puncak dunia. Sebagaimana kalau kita nak bayangkan, susah nak bayangkan Amerika dan China hari inilah. China dan Amerika seperti selalu saya katakan, di kiri dan kanan, di barat dan timur. Dua pertembungan, hari ini Amerika boikot China, lepas tu di belakang tabir dia bekerjasama dan sebagainya kan. Dan hari ini kita rasa macam Amerika dan China ni tidak terkalah. Kita rasa inferior. Tapi apa yang ada para sahabat, adakah rasa inferior ketika menolak tentera Rom jauh daripada semenanjung tanah Arab ketika perang Yarmouk? Apa yang mereka ada? Apa yang kita tidak ada hari ini? Kenapa kita begitu rasa inferior? Kenapa kita kalah sebelum kalah? Dan sebagainya. So ni benda-benda rahsia yang kita kena fikirkan bersama. Kemudian Abbasiyah terus. Dan adik-adik mungkin mengenal imam-imam mazhab, imam-imam hadis, Khalifah Harun Ar-Rasyid, Ibn Sina, saintis-saintis Islam. Yang menjadi mungkin antara model idola adik-adik yang berada di MSM Typing. Kemudiannya berlaku di sana transisi ataupun transfer knowledge daripada
bumi Eropah kepada orang Islam. Dan ketika inilah dunia sangat aman, menikmati keamanan yang hasil daripada pemerintahan orang Islam. Islam ketika ini adalah kuasa dunia. Nak pergi mana-mana nak lalu kena minta khilafah. Begitulah bayangannya kan. Jadi nak buat apa-apa macam hari ni kita tanya Obama ataupun sekarang ni siapa? Donald Trump, lepas ni John Biden. John Biden kata apa baru kita nak buat. Ketika itu mereka terpaksa mereka membayar jizyah kan, meminta izin daripada Khalifah Islam dan sebagainya. Terus ketika ini juga masyarakat Eropah sebenarnya umumnya kita kata sangat mundur. Kita jangan rasa Eropah ni sangat hebat dan sebagainya kan. Kita nak pergi Oxford sebab Oxford hebat. No. They are there kan, dalam zaman gelap dan sebagainya sebagaimana yang kita belajar. Dan mereka mula bangkit dengan siri peperangan salib. Siri peperangan salib dan campur juga Mongol di situ, kebangkitan Mongol 1200 dan jatuhlah empayar Islam sedikit demi sedikit. Sebab apa? Jihad telah ditinggalkan kan, kecintaan kepada dunia sebab dah jadi pemerintah. Hebat kan, semua under dia. Jadi ada di situ kehilangan beberapa benda yang akhirnya menyebabkan kemunduran Islam. Utsmaniyah terus, adik-adik ni yang saya katakan hari itu, 1453. Janji Rasulullah bahawa umat Islam akan membuka kota Konstantinopel ketika baginda SAW masih hidup lagi. Tetapi adik-adik tahu tak bahawa kan proses nak masuk ke Konstantinopel tu telah berlangsung daripada generasi sahabat sampai ke tabi'in dan sebagainya sehingga ke Muhammad Al-Fatih berjaya membukanya pada tahun 1453. Walaupun kita kata dah jatuh ni, graf ni dah jatuh, kekuatan Islam semakin terumbang ambing lah, dikacau sana sini dengan Mongol hampir ditolak masuk ke Mesir tu. Kemudiannya kan tentera Islam of course bangkit balik melawan Mongol dan akhirnya Mongol menerima Islam. Hulaguhan dan sebagainya itu Han tu satu ciri yang lain lah, satu ciri lain. Cuma nak kata 1453 tolak 610 lebih kurang 800 tahun punya kerja tentera Islam, sahabat-sahabat yang faham tentang sabda baginda ni, sabda baginda SAW mengerjakan sesuatu untuk membuka Palestin dan kemudian Konstantinopel dan sebagainya. Dan hari ini banyak lagi janji Rasulullah yang belum tertunai. Siapa yang nak tunaikan? Itu kita kena jawab. Okay. Kemudiannya Tamadun Barat mengambil alih. Kita lihat hari ini saya memakai tenggolok. Adik-adik sebenarnya Melaka hebat. Melaka adalah sebahagian daripada Khalifah Utsmaniyah. Kita tahu kejatuhan Melaka 1510 kan, buku sejarah 1510 betul kalau boleh recall. Kita bukan nak hafal number-number, kita nak memahami sunnatullah. Perjalanan sejarah ni juga adalah ada satu peraturan. Sebagaimana kita memahami dalam sains, takat didih 100 darjah Celsius, 96.7 pun tak dapat, 99.9 pun belum lagi didih. Maksudnya ada lagi organisme berkembang biak dalam suhu itu. 100 baru kita kata mati, didih. Begitu juga dengan sejarah. Jatuh bangkit tamadun ni ada siri, ada formulanya yang kita kena tunaikan haknya baru dia berjaya. Ini yang kita nak belajar hari ni. Jadi Melaka dekat sini Melaka dekat sini. Ketika ini Melaka hebat dan kita lihat mungkin baru ni penemuan sungai batu besi telah pun dijumpai awal lagi. Dikabarkan semasa kalau di trace balik tahun tu mungkin kena dengan tahun kenabian Nabi Daud. Mana kata di sini di tanah Melayu ni merupakan satu siri yang tak tahulah mungkin digelapkan oleh para pengkhianat negara ataupun penjajah negara ni untuk kita rasa orang Melayu ni terpinggir, orang Melayu ni mundur, orang Melayu ni tak boleh buat itu ini kan, malas, selalu datang lewat, janji Melayu dan sebagainya. So ini semua stigma yang kita kena buang. Kita kena katakan start hari ini bahawa kita adalah satu bangsa yang Allah muliakan dengan Islam dan telah memelihara Islam ni sejak sekian lamanya. Sekian lamanya. Okay, berlakulah apa yang berlaku dah 6.30 ni saya tamatkan tengok 1924 adik-adik yang saya terlupa tadi, bukan terlupa, supaya saya boleh gambarkan kat sini. Ketika baginda SAW wafat pada tahun 10 Hijrah, ketika mana Ali dan para keluarga sedang menguruskan jenazah, belum lagi dikebumikan, berlaku di sana Sa'ad ibnu Ubadah dan para Aus dan Hazraj duduk di perkampungan Bani Sa'idah. Kalau kita pergi ke Masjid Nabawi itu di sebelah kanan ada satu taman namanya perkampungan Bani Sa'idah. Ingin melantik Sa'ad sebagai ketua kaum Islam. Kemudian ini didengar oleh Abu Bakar dan Umar, maka Umar pun mengheret Abu Bakar ke perkampungan Bani Sa'idah. Bagaimana kamu mungkin melantik Sa'ad? Sedangkan di sana ada orang yang mengimami solat subuh kita tadi, Abu Bakar, yang di belakangnya Rasulullah. Bukankah itu satu isyarat daripada baginda SAW tentang kemuliaan, tentang makam Abu Bakar di sisi kita? Lantas Umar pun berbai'ah
melantik Abu Bakar dan disetujui oleh Aus dan Hazraj dan juga Muhajirin seluruhnya. Apa yang kita boleh pelajari? Umat Islam tidak boleh hidup tanpa ketua walaupun sesaat. Jasad baginda SAW yang mulia itu belum lagi dikuburkan, belum lagi dikebumikan, umat Islam berfikir siapa yang bakal menjadi pemimpin mereka. Hari ini tuan-tuan adik-adik sidang hadirin, hari kita sama-sama menginsafi. 1924 hingga 2021 sudah berapa tahun kita tanpa khilafah, tanpa orang memimpin, kita dipecah perintahkan dan sebagainya, dan hari ini dalam Malaysia saja kita berbalas sesama kita sendiri. Inilah dia rahsia yang difahami oleh orang bukan Islam, tetapi tidak kita fahami. Dan dia digunakan ke atas kita supaya akhirnya kita hilang apa yang kita patut ada hari ini selama ini. Ini pengajaran yang sangat berat. Kita lihat daripada segala macam sistem hancur kan. Okay. Ini bukan tuduhan kan. Hari ni kan, mana kata peperangan secara, dia dah tak angkat senjata. Kan? Sebab dia tahu dalam Islam dia ada jihad yang memungkinkan mereka sukar untuk menang. Tetapi dia main dengan istilah-istilah yang akhirnya kita akan bergaduh. Apa itu liberal kan, humanisme, human right, dan sekular, pluralisme dan sebagainya. So adik-adik mungkin kena go through satu sigan lain untuk ni saja kan. Ini saja dah makan minggu untuk faham. Percaturan di belakang agenda-agenda yang ada hari ni lah, ketika hari ni. Jadi adik-adik kita belajar ni sebenarnya untuk akhirnya mengenal pasti. Mengenal pasti. Apakah dia formula yang terbaik? Kita kata hari ni Islam mundur, tak ada khilafah dan sebagainya. Ada di sana dalam satu zaman ketika mana khalifah terkesima dengan harta dunia dan sebagainya, mereka-mereka yang mempelopori sufism, berzikir dan sebagainya supaya mengingati Allah Ta'ala kan. Tapi kita fahami daripada kehidupan baginda SAW, baginda lah general perang, baginda lah pemerintah negara, baginda lah bapa kan, yang baik, atuk yang kan, semua kan. Adakah kita hanya ingin melihat satu sisi kan? Jadi hari ini para ulama menyimpulkan bahawa sebenarnya bila kita memahami sirah secara keseluruhannya, dan secara keseluruhannya kita akan lihat masyarakat apa yang kita inginkan. Masyarakat yang macam mana kita inginkan. Dan of course, ketika baginda SAW duduk di Gua Hira, baginda rungsing tentang keadaan masyarakat. Dan baginda clear masyarakat yang macam mana nak mahukan. Cuma tak tahu macam mana nak ubah. Sehinggalah turunnya Jibril AS menunjukkan jalan bagaimana nak ubah masyarakat ini kepada masyarakat yang lebih baik. Baik. Jadi ni baginda SAW berfirman. So ni antara salah satu benda yang belum tertunai, adik-adik. Kita lihat tadi sejarah dirangkumkan oleh hadis ni. Okay. Daripada khilafah, kemudiannya kepada pemerintahan Bani-Bani, daripada Muawiyah kepada Abbasiyah dan Utsmaniyah. Kemudiannya berlaku apa yang berlaku pada hari ini. Kita hidup di bawah kerajaan diktator, kerajaan yang mana kata mencengkam kita dan sebagainya. Tetapi adik-adik percayalah bahawa zaman ini akan berlalu dan akan bangkit di sana sebelum kiamat. Khilafah ala minhajin nubuwah. Dan Rasul tak sambung. Jadi siapakah dia yang akan membangkitkan? Siapakah yang akan memutarkan kembali roda ini ke atas? Jika tidak kita, siapa lagi? Jika tidak hari ini, bila lagi? Jadi itu satu mesej yang amat penting untuk menamatkan siri kuliah sirah saya. Jadi kita perlu melihat satu sunnah Nabi yang sangat besar, berdakwah, menyampaikan Islam dalam model yang sangat hebat. Jadi kalau MSN Typing itu jadilah satu model bukan saja di typing tapi di seluruh dunia kenal. Mana kata adik-adik di MSN Typing ni buat satu yang very awesome lah. Orang lain tak buat. Yang membolehkan kita memperlihatkan sisi-sisi Islam yang baik. Adik-adik kita kalau kita fahami ayat ni, antara kita lahir dan mati, mungkin adik-adik berada kat tengah-tengah antara lahir dan hidup ni di awal sini. Pakcik mungkin dah kat depan sikit. Cikgu-cikgu mungkin tengah di antara pakcik dan adik-adik kat sini kan. Tapi kita akan menuju ke arah kematian kita. Dan kalau kita faham ayat Quran ini, kita hanya hidup 1,5 jam daripada kalau kita ambil 63 tahun kewasatan baginda SAW tadi, sebenarnya hidup kita 63 tahun ni sama dengan 1,5 jam di akhirat. Dan kalau kita bayangkan kita dibangkitkan di padang mahsyar kelak dengan matahari di atas kepala, tak dapat bayangkan. Hari ni kita nak tunggu orang cucuk duit kat depan kita ataupun kita nak beratur kat DS kan, Dewan Sejahtera tu nak ambil makan pun sini potong queue kan. Punya tak sabar. Apatah lagi untuk duduk kan, memikirkan bila mana kita dipanggil oleh Allah Taala, apa benda yang kita nak persembahkan di hadapan Allah Taala. Adakah kita kata kita, ya Allah aku jaga solat, jaga puasa dan sebagainya. So apa lagi? Selain benda-benda rutin rukun Islam tu betul kita jaga, tetapi apa lagi sumbangan kita kepada Islam?
Ketika dibangkitkan kita dah tak fikir dah, walaupun kan kiri kanan isteri, anak-anak, ayah. Hari ni mungkin PKP kita fikir macam mana mak aku kat kampung makan apa. Tapi di akhirat kita hanya memikirkan diri kita. Jadi kena tanyakan diri kita apa yang kita dan anak panah ni mungkin kalau saya lanjutkan ke skrin ni akan tumbuh sampai ke mesin typing sampai ke mana tak tahu kan. Akhirat kita kekal abadi dia. Jadi mudah-mudahan kita memahami sirah ni dalam konteks yang tidak hanya pada kewafatan baginda sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kalau kita baca 5 ayat pertama dalam surah Al-Baqarah tu menceritakan bahawa Quran ni adalah panduan dan sehingga selepas daripada kewafatan Nabi sudah tiada lagi Nabi sehingga ke hari kiamat kelak. Dan kitalah yang bertanggungjawab, dipertanggungjawabkan untuk menyampaikan Islam kepada orang lain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebelum saya tamatkan sedikit iklan sementara nanti boleh sambung Azri. Inilah apa yang saya buat. Jadi tuan-tuan, puan-puan sedang hadirin yang mendengar bersama, saya percaya bahawa sirah Nabi memberikan petunjuk untuk kita bangkit, mengumpul kembali manusia-manusia terutama generasi muda, adik-adik di MSN Taiping yang digunakan intelek yang bagus untuk kita bangkit memahamkan Islam dalam konteks Islam yang sebenar, bukan hanya untuk menjawab SPM. Of course SPM kena cemerlang, jangan silap kan? Tetapi faham dalam luar konteks buku bahawasanya kita adalah manusia yang dibebaskan oleh Allah Ta'ala untuk menyampaikan Islam dengan sebaik-baik penyampaian. Jadi mudah-mudahan perkongsian saya mendatangkan manfaat dan mudah-mudahan kita sedikit demi sedikit cuba memahami kan, kalau rasa terpanggil kan, dengan soalan-soalan saya yang lepas banyak yang tak boleh jawab. Mana kata kita rasa kita kata cintakan Rasulullah, agaknya kalau kita dibangkitkan kan Ramadan time sepertiga malam doa nak masuk Firdaus nak jumpa Rasulullah kan, tetapi kalau usaha kita sedikit apa yang kita nak sembangkan dengan baginda sallallahu alaihi wasallam di atas singgasana di dalam syurga Firdaus kelak. Jadi mari kita sama-sama fikirkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kepada Azri. Alhamdulillah, terima kasih doktor atas perkongsiannya, sungguh menarik sebentar tadi. Sekarang kita dapat lihat tadi sebenarnya doktor dah membawa kita banyak benda yang sebenarnya doktor dah kongsikan, pelbagai input, contohnya bagaimana naik jatuh dan bangunnya kerajaan ni dan juga empire Islam selepas kewafatan Nabi, dan juga antara nasihat yang saya suka sebenarnya daripada doktor ialah bagaimana stigma-stigma yang buruk seharusnya kita buang daripada diri kita untuk menjadi orang yang lebih baik, dan juga antara formula yang terbaik dalam diri kita ialah pemahaman terhadap sirah supaya kita dapat membentuk masyarakat yang kita ingini. Baiklah doktor, sekarang kita nak membuka sesi Q&A. Jadi sekiranya para penonton mempunyai sebarang persoalan yang sedang bermain minda, jangan malu dan jangan segan untuk menaipkan soalan anda di ruangan komen dan insya-Allah sama-sama kita boleh dapatkan jawapan. Baiklah, kejap. Kita tunggu doktor kejap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nak tanyalah doktor, saya minat doktor ni. Terima kasih Tuan Madi. Doktor, tadi hari ni je dapat join kuliah ni, dah terlepas 3 kan. Ya, tapi saya nak tanya satu soalan sebab tadi best betul timeline tu dan apa ibrah tu kan. Nak tanya satu je, macam zaman sekarang kita kan ada banyak anak-anak muda kita banyaklah buat bisnes ni lah, Hello. banyak dia macam bisnes apa? kerja sendiri, betul tak? Kerja sendiri okey. Maksudnya dia punya team kan. Dalam zaman sekarang ni kan, apakah satu kuala dekat pemimpin kecil Islam ni lah, supaya benda tu daripada kualiti yang satu kualiti yang hebat ni, benda tu dia boleh bercambah dekat semua komuniti dan juga orang luar juga. Ciri kualiti pemimpin Islam yang kena ada. Faham ke? Saya bukan doktor, soalan saya pelik sikit. So asalnya tadi apa ciri pemimpin yang perlu ada? Kan ada banyak ciri-ciri pemimpin yang kita tahu, betul tak? Tapi daripada sahabat punya ciri-ciri tu yang rasanya ramai orang lupa. Yang ramai orang lupa macam dah tak ambil pot ke. Sebab orang sekarang banyak baca banyak buku putih. Jadi pemimpin kan.
Tapi daripada yang tadi Rasulullah boleh naikkan beribu-ribu persen tu, apakah satu benda yang macam benda tu sebenarnya kita kena start daripada situ at least, daripada kita punya community kan. Baik. Baik. Barakallahu fiik Tuan Haji Mahdi, kawan kita sangat teringat kawan saya. Baik, tadi sebagaimana kita lihat sejarah, soalan ini sangat penting untuk kita fahami bersama. Baru-baru ni ada seorang tokoh masyarakat yang mencadangkan agar pendidikan Islam di universiti ataupun lebih kurang begitu mungkin disebabkan faktor-faktor tertentu yang mengatakan bahawa kebolehpasaran kita ni kan, manusia ataupun rakyat Malaysia ni tidak akan tambah naik pun dengan adanya mata pelajaran Islam ataupun moral di universiti. Jadi inilah dia kerangka ideologi yang kita kata tadi, Ghazwatul Fiqh, perang pemikiran tadi yang telah diserap masuk dalam generasi kita hari ini, agar akhirnya melihat sesuatu bentuk atau sesuatu perkara di dunia ini dalam kacamata kapitalis. Sebab itu saya suka ingatkan daripada awal sehingga pertama saya kata adik-adik tanggalkan cermin yang lain, cermin dunia ini tanggalkan, pakaikan cermin para sahabat. Apa yang sebenarnya Abu Bakar nampak? Apa yang sebenarnya Umar lihat? Apa yang sebenarnya Uthman, Abdul Rahman semua lihat pada susuk tubuh baginda sallallahu alaihi wasallam. Supaya kita keluar daripada izm ataupun fahaman-fahaman yang hari ini diracuni lah, yang mengatakan akhirnya kita tak ada ni kan, kau belajar agama buat apa kan, belajarlah sains kan, kau jadi engineer dan sebagainya, doktor kan gaji besar. So adakah itu saja konteks kehidupan kita? Sepatutnya sebagai orang yang berpengaruh dalam kerajaan ataupun pemimpin yang dikenali masyarakat, kita sepatutnya membawa masyarakat kembali kepada Islam yang benar. Sebab itu kita kata 13 tahun tadi, 3% tu, ini mutu-mutu je. Mus'ab Ibn Umair, Uthman Affan, Abu Bakar, ini mutu-mutu dia sangat hebat. Dihantar ke mana pun, kan? Kalau kata hari ni hantar ke Sarawak, mungkin satu Sarawak tu diislamkan. Dihantar ke Sabah, dia akan berdakwah ke Ceruk-Ceruk. So ni mutu para sahabat yang ada. Sebab apa? Dia faham tuntutan agama ni ke atas diri mereka. Jadi kalau kita ada pemimpin yang faham, dan sebenarnya konteks tak payah pergi jauh, kita boleh banyak cerita tentang pemimpin-pemimpin yang menjaga masa dan sebagainya. Menjaga masa ni apa benda? Kualiti disebabkan dia faham Islam suruh dia buat. Kan? Menepati janji, tak makan rasuah, ni apa semua? Adalah atas dasar dia memahami bahawa Allah sedang memerhati karibnya dia dengan Allah Taala. Hari ni kita kata mungkin orang menunggang agama. Kan? Bila time nak ni, dia gunakan agama kan untuk kepentingan peribadi. Tapi bila kena tang dia belok tempat lain. Jadi ni semua benda yang kita kena elakkan dan kita kena fahamkan anak-anak kita, generasi baru, kembali kepada Islam cetakan Sibratullah, cetakan Allah tadi yang Rasulullah tunjukkan. Kembali, memahami balik. Hari ni kita mungkin tak faham. Sirah hari ni kita belajar apa je? Kan? Daripada belajar 1 sampai form 5, saya tanya kita belajar apa je? Mungkin kita ambil sikit-sikit dan kita tak dapat gambaran yang lengkap. Kan? Rasulullah nak ajar apa sebenarnya kat kita ni? Kita selesa dengan faham hafal rukun Islam, rukun iman dan sebagainya. Tetapi apakah filosofi, falsafah di sebalik itu? Rasulullah nak suruh kita buat apa? Jadi memahami akidah, mempunyai kita kata mengimani akidah yang betul ni adalah tunjang dia. Bukanlah nak kata pemimpin tak ada akidah yang betul kan. Mungkin sisi faham tu kurang lengkap, perlu diperlengkapkan supaya dia menilai. Kenapa boleh bergaduh ni? Disebabkan mungkin sedikit wang ataupun habuan politik dan sebagainya. Kenapa? Ataupun kalau dah dapat kursi politik, contohnya kita cerita dalam konteks kenegaraan, apa yang dia boleh buat? Apa yang dia sudah buat kepada masyarakat untuk membawa mereka lebih dekat kepada Islam? So ini benda-benda yang kita kena tanyakan. Adik-adik nanti akan naik sebagai pimpinan-pimpinan negara. Kan? Sebagaimana Aus dan Hazrat, pimpinan muda yang terserempak dengan baginda SAW di Mekah, memikirkan tentang bagaimana Madinah ini ingin bangkit dan keluar daripada ketikatan dengan Yahudi tadi. Kan? Jadi mereka ini, pemikiran ini perlu ada pada anak-anak kita, generasi baru ni, supaya mereka teliti balik, lihat balik, congkel balik rahsia, kan? Mendekati Allah Ta'ala dalam erti dekat yang benar. Bukan hanya Ramadan yang kita pergi ke surau, itu pun tarawih je, isyaknya tak ada, tiba-tiba datang tarawih. Kan? Jadi ni semua benda-benda kita panggil tempelan. Jadi Islam ni bukan tempelan kan, kita make up dekat luar, dalam lebih kurang. Tak ada, dia mesti start dari dalam keluar. Jadi akidah yang tuntas memahami bahawa kita sentiasa diperhatikan oleh Allah Ta'ala merupakan kata kunci kepada bagaimana sahabat diperintahkan Mus'ab Umair pergi seorang Madinah. Dia pergi
dan menjalankan misi. Huzaifah Al-Yamani cross border Handak untuk mengintip masuk ke mana yang lain takut, dia buat. Kan? Misi-misi penting ni dibuat tanpa mereka kan, takut ataupun rungsing ataupun tak percaya pun. Betul tak apa dia Rasulullah buat ni? So kepercayaan kita kepada iman kita sebenarnya masih belum sampai tahap tu. Kita kata ya betul kita Islam tapi belum beriman. Kan? Bagaimana Rasulullah Allah menegur dalam banyak ayat Quran, katakanlah kamu Islam tapi belum mukmin. Jadi kita kata negara Islam pun ni, negara Malaysia ni negara Islam bukan negara mukmin, belum lagi. Sebab dia belum menjalankan keseluruhan sebagaimana aspirasi negara Madinah tadi. Allah Ta'ala alam, takut nanti kan terlepas waktu buka kita ralit berbincang insyaAllah. Boleh tambah-tambah follow saya di Facebook dan Instagram untuk kita bincang lah. Kalau ada adik-adik ada soalan dan sebagainya. InsyaAllah. Okay. Thank you, Doktor. Terima kasih Tuan dan juga terima kasih. Tadi soalan macam mana? Soalan tu open-ended ke macam mana Cikgu Aisyah? Kalau open-ended, Cikgu Aisyah tengah masak di dapur. Soalan boleh subjektif, Doktor. Subjektif, lepas tu ikut saya nak pilih siapa menang lah. Ikut Doktor. Oh soalan Soalan boleh macam penerangan ke, kaedah ke, apa ke. Okay. Kita ambil yang paling close lah kepada aspirasi saya kan. Mana kata daripada perjalanan sirah Nabi tadi, nyatakan dah ambil pen kan, adik-adik di MSN Taiping ni, soalan untuk adik-adik yang berada di MSN Taiping as part of activities daripada unit Jannah Taqwa MSN Taiping. Daripada sirah yang saya bentangkan tadi, berikan kita kata 3 asbab ataupun sunnatullah. 3 asbab sunnatullah ataupun kita panggil apa? Intipati yang perlu ada untuk Islam kembali, yang kita kata tadi khilafah ala minhajin nubuwah tadi, nak jadi khilafah ala minhajin nubuwah perlu ada. Berikan 3 komponen utama. Yang paling satu, yang paling perlu, 2 sedikit perlu, 3 ada tu, we are on the right track. 3 je, tak perlu banyak. Yang paling ni lah. Siapa yang paling dekat soalan, jangan buat karangan juga. Satu poin lebih kurang 20 ke 25 ayat saja. Jangan tulis essay pula. Jenuh nak baca. Okay. Jelaskan 3 intipati penting yang akan membangkitkan Islam menjadi khilafah ala minhajin nubuwah sebagaimana yang baginda SAW ungkapkan dalam hadis ini. Okay, barakallahu fiik. Okey, itu yang soalan daripada Dr. Sunda tadi. Baiklah. Itulah perkongsian yang telah diberikan oleh Dr. Sunda tadi. Semoga perkongsian itu dapat kita amalkan dalam kehidupan seharian kita, insya-Allah. Majlis mengucapkan ucapan ribuan terima kasih kepada Dr. Hairazlan bin Osman kerana sudi meluangkan masa dan berkongsi dengan kita input-input yang sungguh bermanfaat seperti tadi. Tidak dilupakan juga sekali lagi terima kasih yang tidak terhingga kepada rakan-rakan strategi Ansara Taiping, iaitu unit Jannah Taqwa MRSM Taiping, Amans Media, TNF Energy Sdn Bhd dan Outpost Taiping. Baik para penonton, jangan lupa pertemuan kita pada waktu yang sama esok Rabu 5 Mei dengan tajuk Taiping Jom Sihat Siri 4 bersama Dr. Leni Suryani Safri daripada batch 97. Kita tutup majlis kita pada petang ini dengan tasbih kafarah dan surah Al-As. Terima kasih Doktor, terima kasih. Selamat mengerjakan Al-Qadar. Terima kasih rakan-rakan. Assalamualaikum dan selamat berbuka puasa. Terima kasih Dr. Azri. Terima kasih Doktor. Cikgu, Ustaz. Selamat berbuka. Terima kasih Doktor. Selamat buka. Berpuasa.